أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. نوينا التعلم وتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sama ada nikmat yang kita telah minta, nikmat yang kita sedang minta, atau nikmat yang akan kita minta, termasuk juga nikmat-nikmat yang tidak kita minta, tetap Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang seharusnya kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, insya-Allah kita isikan sedikit masa yang barakah pagi ini, masa waktu-waktu yang berkat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Allahumma berikanlah keberkatan kepada umatku di waktu pagi mereka. Jadi waktu yang berkat diisi dengan perkara yang berkat, kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita dan memperbaiki kualiti kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Kita sambung pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam bab bahagian kedua daripada cara-cara meninggalkan maksiat. Dan sebelum ini kita dah masuk kepada maksiat anggota, tentang dua perkara yang kita dah lihat, yang kita dah bincang. Yang pertama, anggota yang kita bincang adalah menjaga mata, dan yang kedua adalah menjaga telinga. Dan insya-Allah hari ini kita masuk kepada fasal yang paling panjang daripada bahagian-bahagian anggota yang perlu dijaga, iaitulah menjaga lidah. Jumpa ke muka surat apa? 116. 116. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Berkata pengarang kitab rahimahullah, mudah-mudahan dapat manfaat untuk kita dunia akhirat, amin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagimu akan lidah supaya engkau dapat berzikir dengannya. Jadi lidah ni salah satu anggota yang Allah Subhanahu wa ta'ala cipta, dan paling panjang, sebab pecahan dia ada lagi tu. Berapa muka surat tu cerita bab lidah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 muka surat. Yang Jawi punya, tuan-tuan punya tak tahulah, boleh kira lah. 13 muka surat. Jadi ada pecahan lagi. Ada pecahan lagi bahagian-bahagian kemaksiatan lidah. Jadi lidah ini adalah sesuatu yang anggota yang Allah Subhanahu wa taala cipta, dan bahagian ini bahagian paling panjang. Bahagian paling panjang menunjukkan dia adalah anggota yang paling bahaya bila melakukan maksiat. Yang lain tak berapa bahaya sangat, walaupun bahaya jugalah. Tapi lidah ni efek dia, apabila dilakukan kepada kemaksiatan, maka akan jadi efek yang cukup besar. Sehingga kan Nabi SAW meletakkan satu, kita panggil apa, kayu ukur bagi orang yang beriman, adalah dia jaga lidah dia. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, sabda Nabi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maknanya percaya wujudnya hari akhirat, wujudnya waktu untuk pembalasan, maka apa dia kayu ukurnya, siapa yang dia anggap beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah orang yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka ciri-cirinya dia akan cakap benda yang baik-baik. Kalau tak boleh cakap benda yang baik-baik, maka dia diam. Maknanya ni cerita apa? Cakap dan diam adalah cerita lidah.
Ya, dia jadi satu kayu ukur dah. Orang beriman dengan Allah dan orang yang percaya hari pembalasan itu ada, ciri dia dua je. Kalau dia tak cakap benda baik, dia diam. Ya, dan kedua-duanya itu adalah lidah. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bagimu akan lidah. Tujuan. Jadi penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah sia-sia. Ya, bahkan kita sangat memanfaatkan lidah. Ya. Tapi ada tujuan Allah cipta, iaitu supaya engkau dapat berzikir. Lidah ini kalau orang-orang psikologi kata dia adalah satu alat untuk menzahirkan apa yang dikehendaki daripada dalam hati. Ya, maknanya kadang-kadang hati kita berkata, tapi nak zahirkan dekat orang macam mana? Ya, caranya adalah antaranya lidah. Ya, antaranya adalah lidah. Dan itulah yang terbesar pun, selain daripada body language yang lain. Ya, lidah yang paling besar. Jadi Allah cipta untuk berzikir dengannya menggunakan lidah itu. Dan supaya engkau dapat membaca Al-Quran dan membimbing manusia ke jalan kebenaran. Dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu. Imam Ghazali pun sebut. Ya. Ini antara tujuan-tujuan diciptakan lidah. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhiratmu. Ya. Maknanya untuk zikir, untuk baca Quran, untuk tunjukkan orang lain jalan kebenaran, dan supaya dapat melahirkan perasaan dan kehendak. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kedua-duanya kita pakai lidah. Maknanya kita pakai lidah tu di dunia, tapi untuk urusan akhirat. Sebab dekat akhirat tak pakai dah. Akhirat tak boleh pakai dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kata Allah SWT. Kita baca surah Yasin saban minggu. Wa tukallimuna aydihim. Ya, nakhtim, di hari di mana kami khatamkan, selesai. Kerja lidah dunia je. Nak kumpul untuk urusan dunia, dia bercakap untuk tujuan apa dia nak bercakap, dia bercakap. Ya, dan untuk urusan akhirat pun sama. Zikirnya, baca Qurannya, salatnya, ya, kata-kata yang baiknya, panduan petunjuk, nasihat pada orang, semua guna lidah. Ya, dan itu matlamat dia untuk akhirat. Jadi guna dia di dunia. Tapi dekat akhirat tak pakai dah. Dekat akhirat siapa yang akan berfungsi? Wa tukallimuna aydihim. Kami bagi bercakap pada kaki-kaki, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka jadi saksi nanti. Ya, akan bercakap sendiri. Mulut tak boleh nak cover dah. Ya, dekat dunia ni dah dibagi peranan yang cukup besar. Maka apabila engkau menggunakan lidahmu, bagi tujuan yang lain daripada yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, bermakna engkau tidak syukur terhadap nikmat yang diberikan kepadamu. Jadi Allah bagi pinjam. Lidah ni ada orang Allah bagi belaka. Tapi ada orang yang Allah bagi tidak berfungsi, iaitu orang bisu. Lidahnya ada tapi boleh guna untuk rasa makanan saja. Ya, boleh guna untuk makan saja, tapi tidak berfungsi untuk bertutur. Ya. Jadi subhanallah, Allah SWT ciptakan lidah kita ini, punyalah maknanya hati-hati bahayanya dia. Allah jadikan dua security dia. Macam yang saya pernah sebut sebelum ni kan. Nak bagi jaga lidah ni daripada tuturkan benda tak tentu hala, Allah ciptakan dua security dia. Telinga sebelum ni kita dah sebut, tak ada security. Kita boleh dengar. Apa orang sebut kita boleh dengar. Tak boleh. Melainkan kita yang tutup sendirilah telinga kita. Ya. Tapi lidah kita boleh kontrol. Dan sebenarnya itulah wazifah ataupun tugas kita dengan lidah. Iaitu dikontrol. Ya. Telinga, orang nak cakap apa kita bukan boleh kontrol. Kita akan dengar. Tapi lidah bila bercakap, kita yang kontrol. Jadi Allah sediakan dua security dia. Ya, di depan lidah sebelum dia mengeluarkan sesuatu ada dua security dia. Yang paling rapat dengan dia adalah gigi. Ya, yang paling rapat dengan dia adalah gigi. Yang kedua adalah bibir. Ya, depan gigi ada bibir. Jadi dua security. Kalau pagar, ya, ada dua kali pagar. Grill ada dah. Pagar depan ada lagi. Ya.
Supaya apa? Supaya bila nak bercakap benda tak tentu hala, nak menggunakan lidah ke arah perkara yang tak baik, memaki, maksiat, bohong, mengumpat dan sebagainya yang kita akan bincangkan nanti, maka security tadi boleh main peranan. Kalau tutup security yang depan sekali, settle. Rapat bibir apa pun tak boleh keluar. Kalau nak mengumpat, nak bercakap bohong, nak mengeji, terus tutup bibir, biar berbunyi tak apa. Nak mengutuk, rasa geram nak mengutuk, tutup bibir dulu. Orang pun tak boleh faham apa. Jadi itu security dia. Ya. Gigi apa pula fungsinya? Kalau nak cakap benda tak elok tu, gigit lidah. Gigit. Lebih baik kita gigit lidah kita sendiri, ya, dan rasa sakit berbanding daripada Allah campakkan besok di akhirat dalam api neraka, ya, orang-orang yang berbohong. Contohnya orang-orang yang gunakan lidah ke tempat yang tidak sepatutnya digunakan, maka dia akan tetap terus tarik lidahnya, gunting, tarik lagi, tumbuh gunting, tarik, tumbuh gunting lagi. Itu keadaan orang yang, ya, maknanya tidak menggunakan lidah seperti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak syukur dengan nikmat. Allah bagi lidah, tak baca Quran dia. Allah bagi lidah, patutnya buat benda yang Allah redha. Tapi dia buat benda yang Allah tak redha. Maka dia menggunakan nikmat Allah SWT di tempat yang tidak betul. Lidah kita ni tuan-tuan, anggota kita yang lain-lain ini, sebenarnya setiap pagi dalam satu hadis ada riwayat disebutkan anggota kita setiap pagi bangun ini, sekarang ni waktu-waktu macam ni, anggota kita bangun saja daripada tidur, setiap anggota kita, tangannya, kulitnya, bulu-bulu yang ada di anggota badan kita, perutnya, kemaluannya, kakinya, semua anggota memperingatkan kepada lidah. Mereka ni saling berkomunikasi, ya. Anggota yang lain duk peringatkan kepada lidah. Wahai lidah, kalau engkau lurus, kami akan lurus. Kalau engkau bengkok, kami akan bengkok. Ini diperingatkan oleh anggota yang lain kepada lidah. Makna bersepakat. Anggota lain ni duk peringat ke lidah. Engkau ni pagi ni, sepanjang hari ni, jangan kira berapa patah perkataan yang kau akan sebut. Kalau engkau lurus hari ni, kalau engkau buat ikut redha Allah, kami pun akan bergerak sama ikut redha Allah. Tapi kalau engkau dah start bengkok, maka kami akan bengkok. Bahaya lidah ni tuan-tuan bukan sikit. Ya. Apa benda yang datang daripada lidah bahaya? Godaan datang daripada lidah juga. Ya. Seorang lelaki yang hebat boleh tumpas hanya kerana godaan seorang wanita yang mungkin saja rupanya biasa-biasa, tapi sebab kata-katanya yang manis. Sama juga macam orang perempuan boleh tumpas kepada orang lelaki yang bermain dengan kata-kata yang manis hanya kerana manisnya lidah, walaupun rupanya tidak dipandang oleh orang. Mengadu domba kan, orang yang duduk rajin apa kita panggil batu api, ya, pelaga orang, hanya dengan lidah sahaja, yang mungkin kita tak jumpa pun orang tu, yang mungkin kita tak nampak pun orang tu, hanya sekadar satu panggilan telefon saja. Dengar-dengar kata orang ni gini. Ya ke tak puas hati ni? Menyebabkan berlakunya pergaduhan antara seorang dan seorang, pertelingkahan, salah faham hanya kerana salahnya lidah. Bahkan lebih besar lagi daripada itu, ya, kampung sama kampung boleh bergaduh. Satu masjid dengan satu masjid boleh bergaduh. Lebih besar daripada itu, perang antara negara dengan negara boleh berlaku hanya disebabkan lidah. Jadi tengok besarnya efek dia kan, ya, pada lidah ini. Orang yang nak buat baik, samalah orang nak buat baik. Mungkin banyak perkara yang maknanya dia nak buat baik, ada yang datang motivate dia daripada lidah juga. Orang menyebutkan, kawan kan, ada kawan kita nak pergi ngaji, jom lah kita duduk kejap kat masjid lepas subuh. Duduk kejap lah mengaji ni, malaikat ada doa sekejap je, 40 minit, sejam, waktu berkat. Orang ajak kita, galak kita duduk kan. Kita pun semangat, tak apalah, tak ada buat apa pun pagi ni, duduklah, dengar je lah. Dengar kuliah, orang pun ajak buat baik.
Tapi dengan lidah yang sama juga orang boleh goda. Alah, banyak benda lain boleh buat ni. Jomlah. Kita kena kejar hal dunia kita ni. Keluar. Lepas habis semayang, keluar. Tapi tak adalah kita kata yang keluar tadi tu orang yang memang semata-mata nak kejar dunia. Orang ada hal, tak ada masalah. Ini tak ada apa-apa. Lepas tu dihasut. Menghasut. Dengan lidah juga. Hak tadi yang mengajak buat baik sama juga. Yang mengajak untuk tinggalkan majlis-majlis khair, untuk tinggalkan zikir, untuk tinggalkan perkara-perkara kebaikan pun lidah juga. Jadi godaan boleh menyebabkan seseorang berubah. Boleh menyebabkan seseorang ini berubah. Jadi itu bahayanya lidah kan. Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan ke atas dirimu dan yang paling berkesan terhadap orang lain. Ini kita sebut tadi. Untuk diri sendiri pun lidah, untuk orang lain pun lidah juga, yang berkesan. Berapa ramai nantinya orang yang akan dihumpankan ke dalam api neraka Jahannam dengan sebab khianat yang telah diperbuat oleh lidah mereka. Allah. Jadi boleh tarik, bahkan bukan hanya huru hara, kucar kacir dunia saja yang boleh berlaku sebab lidah, tapi juga maknanya sampai ke akhirat. Sebab lidah tu boleh tarik orang bawa masuk api neraka. Wal'iyadzubillah. Maka kekanglah lidahmu sesukamu. Bukan sesukamu, sekuasamu. Maknanya kena semampu yang mungkin kontrol. Itu je ubat dia. Lidah dia tak ada lain, ubat dia kontrol. Kontrol. Supaya ia tidak menyebabkan engkau dihumbankan ke dalam api neraka. Sebab dia ada dua penasihat dia. Syaitan dengan hawa nafsu, lidah. Nak bercakap benda nafsu memang dia ammarah bisu. Kerja dia nak suruh cakap benda kotor je, benda tak elok je. Syaitan pula kerja dia bisik je. Guna lidah juga. Kita pun tak boleh bayanglah lidah syaitan macam mana. Tapi kerja dia membisik. Bisik kan. Jangan pergi kuliah, balik tidur lagi sedap. Dia bisik kan. Pagi-pagi tidur sedap. Hujung minggu pula tu, dia sebut gitu. Kerja, hari sekolah, hari kerja kena bangun awal dah. Hari cuti nak duduk kuliah lagi, lambat-lambat balik sambung tidur lah. Ada yang membisik. Jadi kalau dilayan, layan, dengar lah kan. Jadi dua penasihat dia tu. Hawa nafsu pun memang ammarah bisu. Sampai satu ketika lidah itu terbiasa dengan perkara-perkara yang tidak baik untuk diungkapkan, maka susah untuk dia berubah. Walaupun tak bertulang, tapi dia boleh jadi keras. Lidah tak bertulang, tapi boleh jadi keras. Tajamnya umpama mata pedang. Bahasa Melayu kita pun letak pepatah. Lebih tajam daripada pedang. Pedang kalau sekali hirih, lukanya boleh hilang. Berdarah kejap je. Hilang luka tu tak nampak dah. Habis-habis pun parut sikit je lah. Tapi kalau tajamnya lidah, seumur hidup mungkin orang akan ingat daripada apa kesan yang dilukakan hati berdasarkan daripada perbuatan lidah. Tambah lagi orang Melayu kan. Orang Melayu kuat berdendam. Berdendam dia. Salah sebut sikit je. 7 keturunan memang tak nak tengok muka dia. Hanya kerana jiran salah silap sikit. Kadang-kadang tu sampai kena pindah rumah. Tak sanggup duduk sebelah rumah dia. Sebab mulut. Jaja cerita keluarga kita macam-macam. Duduk sebelah sebab mulut. Jadi macam-macam benda berlaku. Hanya kerana bahayanya lidah. Ini seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabahu fayahwi biha fi qa'ri jahannama 70 kharifa. Sesungguhnya seseorang itu terkadang bercakap dengan satu percakapan dengan tujuan supaya orang lain menjadi tertawa diri dari sebab percakapannya itu. Ini hadis untuk pak lawak. Maknanya tujuan dia nak bagi orang seronok. Bahaya juga. Dia tidak menyangka bahawa perkataan itu akan menyebabkannya dihumban ke dalam api neraka.
selama 70 tahun. Allahu Rabbi. Ya, ini tujuan. Tujuan maknanya, maksud gelak ni adalah simbol kepada lara. Maknanya ada sebahagian orang dia bercakap dengan tujuan nak bagi lawak aja, maknanya nak bagi orang ingat, lupa tentang akhirat. Ya, sebab gelak ni simbol keseronokan, dan orang yang terlalu banyak gelak sebenarnya dia adalah banyak meninggalkan akhirat. Ya, sebab Nabi sebut wal yabku kathiran, ya, wal yadhaku qalilan wal yabku kathiran. Gelak sikit. Sikit bukan tak boleh gelak, boleh, tapi sedikit. Ya, kalau kamu tahulah apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maksud sebab Nabi dah tengok syurga, Nabi dah tengok neraka, macam mana umat Nabi terseksa di dalam itu. Jadi Nabi kata kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu tak larat nak gelak banyak. Ya, sebab gelak ni melalaikan. Jadi maksud hadis ini bukan tak boleh buat lawak, sebab Nabi pun melawak. Dalam Syama'il ada satu bab khusus Nabi punya gurauan dengan para sahabat. Banyak hadis-hadis Nabi, Nabi bergurau dengan para sahabat. Bukan cerita tak boleh melawak, boleh. Tapi bukan itu dijadikan kerja utama, maknanya melalaikan orang lain daripada ingat akhirat. Nak suruh gelak aja. Ya, berhiburlah kita kata. Kerjanya berhibur je, bangun bangkit, bangun pagi sampai lelap mata balik, kerja nak gelak aja. Ya, yang itu yang tak boleh. Jadi kerja lidah juga tu. Ya, kerja lidah juga. Sekali peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang tentera Islam yang terbunuh di medan perang. Lalu ada yang berkata, untunglah orang ni, ya, sebab dia telah mati syahid. Dia dah berjaya mendapatkan syurga. Jadi ada orang yang tentera yang maknanya mati di medan perang, orang lalu, ya Allah, untunglah dia syahid, dapat syurga. Mendengarkan ucapan itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum tentu lagi. Kerana boleh jadi ia pernah bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, ataupun ia bakhil daripada memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Ya, jadi ungkapan orang tidak menjadikan seseorang itu selamat daripada bahaya lidah dia sendiri. Ya, bahaya lidah dia sendiri. Jadi di depan Allah Ta'ala memang tak boleh nak spin lah. Kadang-kadang kat dunia ni dengan mulut, dengan lidah lah kita ni kaki spin. Pusing-pusing, corner-corner kan. Jadi depan Allah Ta'ala tak boleh nak corner. Hatta orang-orang yang buat ibadah disebut dalam hadis kan. Orang yang mati syahid depan Allah Ta'ala. Ya, dengan darahnya dia datang. Di dunia orang nampak dia syahid. Tapi dengan darahnya datang depan Allah Ta'ala, Allah tanya, ya, apa yang kamu lakukan? Aku berjihad fi sabilillah, di jalanmu, untuk tegakkan kalimah la ilaha illallah. Tengok darah aku yang aku mati syahid ni. Allah kata, kamu bohong. Kamu bohong. Tak ada. Cakap aja. Itu semata-mata cakap. Makna nak spin lagi depan Allah Ta'ala. Kamu sebenarnya nakkan pujian orang, yang kamu itu pahlawan yang hebat. Kamu telah pun mendapatkan pujian itu di dunia. Tidak ada lagi bahagian kamu di akhirat. Lalu Allah umban ke dalam api neraka, wal'iyazubillah. Beberapa golongan kan yang disebut dalam hadis tu, qari, orang yang suara sedap, melantunkan suaranya dengan bacaan Quran, Masya Allah, sehingga orang puji-puji. Lalu ditanya di akhirat, di hadapan Allah Ta'ala, kata, aku membacakan Al-Quran, ya, dengan niat untuk maknanya tegakkan syiar baca Quran. Tipu, kamu nak orang puji suara kamu sedap. Kamu telah pun mendapatkannya di atas muka bumi, tak ada lagi bahagian di akhirat. Jadi nak spin depan Allah Ta'ala pun tak boleh. Kita nak cakap lain, sebenarnya Allah lebih tahu sirrul asrar, apa yang ada duduk dalam hati kita yang kita cakap. Mulut ni simbol, kita cakap tak semestinya lagi apa ada dalam hati. Kita pun orang lain tak tahu melainkan apa yang kita cakap. Apa orang berpegang dengan hukum, apa yang zahir lah apa kita cakap, itulah orang pegang. Macam orang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk Islam. Munafik akidah, dia mengucap, tapi hati
Allah je yang tahu. Ya. Orang yang memang dah Islam, dia tak mengucap. Ya, makna dia percaya memang Allah tu Tuhan, dia percaya Rasulullah sebagai utusan Allah. Ya, tapi di satu sudut dunia dia tak tahu siapa-siapa. Tapi dia percaya tentang Allah. Di sisi Allah dia Islam, walaupun tidak diucapkan. Tapi kita itu ada perbahasan lah yang tentang mengucap dan sebagainya. Cuma di sini disebutkan maknanya lidah lah, bahaya lidah. Lidah ni boleh jadi kita pakai untuk kebaikan, boleh jadi kita pakai untuk maknanya kejahatan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat tanya pada Nabi, apa yang menyebabkan Islamnya jadi bagus, maknanya dalam pegangan dia kepada Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, qul rabbiyallah tsumastaqim. Kamu katakan Tuhan aku adalah Allah. Makna katakan ni dengan mulut dan dengan perbuatan lah. Bila dah mengaku Allah Tuhan, maknanya perbuatan kita adalah perbuatan yang ikut redha Allah. Apa yang Allah nak kita buat, apa Allah larang kita tinggal. So mustaqim, lepas daripada itu istiqamah lah. Dengan kata-katamu itu, kamu mengatakan persaksianmu tentang ketuhanan Allah, maka itu adalah istiqamah lah, di atas jalan itu. Lepas tu sahabat ni tanya, apa pula yang boleh merosakkan, yang boleh buat rosak balik keislaman aku itu? Jadi Nabi pun tak bercakap banyak. Nabi tarik keluar lidah baginda. Hadza. Nabi pegang lidah, tarik keluar, ni. Yang buat rosak, ni. Ya. Tadi minta istiqamah, cakap, qul rabbiyallah. Katakan, Tuhan aku adalah Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqamah. Istiqamah ni lah ayat yang menyebabkan Nabi SAW waktu dapat ayat ni berpeluh-peluh. Ya. Yang dalam Syama'il disebutkan, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Buat aku beruban. Surah Hud dan adik-beradiknya. Ya. Antara ayat yang turun itu adalah ayat minta untuk istiqamah itu. Susah, bukan senang. Jadi nak istiqamah, membuktikan apa yang disebutkan oleh lidah, itu lagi susah. Lagi susah kan. Seorang suami, dia boleh je cakap hari-hari dekat isteri dia, I love you. Hari-hari dia boleh cakap. Tapi bukan kata-kata itu saja, pembuktiannya lah. Hari-hari you bagi I makan cinta je. Tak berusaha menambah baik kualiti kehidupan rumah tangga. Anak-anak dididik tak dididik, dibiar begitu saja, makan tak cari. Itu bukan tanda cinta pada isteri. Balik dipukul, didera, tapi sebut I love you. I love you tapi dipukul. Makna perbuatan tidak seperti yang didakwa. Samalah kita sebut Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Dah Allah suruh apa? Allah suka apa? Allah redha apa? Tak dibuat pula. Yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dibuat pula. Yang tak disukai Allah, dibuat pula. Jadi pendakwaan hanya pada lidah sahaja. Pembuktian tidak ada. Itu yang masalah. Jadi memang lidah ni boleh jadi yang baik, boleh jadi yang buruk. Daripada kalangan salafun salih pun ada yang seorang salafun salih yang ada seorang hamba, yang hambanya tu disuruh oleh tuannya tadi, kamu pergi ke pasar, kamu beli bahagian yang terbaik daripada kambing. Diminta belikan bahagian terbaik daripada kambing. Jadi hambanya tadi pergi beli, bawa balik lidah. Bawa balik lidah, dimasak, makan. Keesokan harinya tuannya suruh lagi perkara yang sama. Kamu pergi ke pasar, beli hari ni, beli bahagian yang terbaik daripada kambing. Bahagian yang terburuk hari kedua diminta, bahagian yang paling buruk sekali daripada kambing. Sama juga, hambanya tadi pergi beli lidah, masak, makan. Lalu ditanya oleh tuannya kepada hamba. Hamba ni orang yang bijak, orang ahli ilmu, orang yang ada hikmah. Ya, tuannya tanya, semalam aku suruh kamu beli bahagian terbaik, kamu bawa balik lidah.
Hari ni aku suruh kamu beli bahagian yang terburuk, kamu bawa balik, sama juga lidah. Ya. Apa sebab kedua-duanya tu sama? Jadi kata hambanya tadi, sebab lidah ini adalah kalau digunakan ke tempat yang baik, maka dia akan jadi yang terbaik. Kalau diguna pada tempat yang buruk, dia akan jadi yang terburuk. Anggota lain tak pandang dah. Biasa kita tengok kan ada contoh seorang perempuan muka cantik, pakai cantik, tiba-tiba datang kat kaunter, maki cashier kat kaunter. Agak-agak kita pandang tak dah cantik dia tu. Ini pelik macam ni. Yang orang pun tak tengok dah cantik dia. Datang maki-maki kat kaunter. Ya, kita tengok pun, ya Allah dahsyat benar macam ni. Tak padan dengan cantik dia. Kita pun sebut macam tu. Tak padan dengan muka cantik. Ya Allah, akhlak teruk tu. Tapi kalau orang yang mungkin orang pun tak pandang, ya, badan pun kecil, rupa pun biasa, tapi bila bercakap manis, melayani orang dengan baik, ya, orang pun suka letak dekat orang-orang macam ni dekat kaunter bahagian nak layan pelanggan. Cakap elok kan. Walaupun mukanya ialah biasa-biasa je lah. Sebab cantik ni subjektif. Ada orang tengok cantik, ada orang tengok tak cantik. Tapi kalau keadaan yang biasa-biasa daripada sisi pandangan orang pun, tapi kalau dengan lidahnya tu baik, kan orang nampak dia akan jadi yang terbaik. Kalau jadi buruk, dia akan jadi yang terburuk. Sebab tu lidah penting. Oleh kerana itu, jagalah lidahmu daripada 8 perkara. Jadi ada 8, yang 12 muka surat, 13 muka surat tadi, ada 8. Kita tengok satu je lah. Kita tengok satu je. Yang pertama, bohong. Jadi daripada 8, diletak yang pertama, al-kadhib, membohong. Menunjukkan, bila Imam Ghazali letak daripada 8, itu yang pertama, itu yang paling bahaya. Bohong. Kata pengarang kitab rahimahullah, maka janganlah engkau berbohong, sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Dua-dua tak boleh. Bohong, sebab biasa je bohong ni boleh jadi dalam dua keadaan lah. Memang tujuan nak menipu, satu. Yang kedua, dia kata tak, bukan niat dia nak menipu, nak bergurau aja. Kedua-duanya tak boleh. Contoh bergurau apa? Kan orang selalu buat, kita panggil apa? Prank. Prank tu bergurau lah. Dan kebiasaan prank adalah mesti ada unsur penipuan. Dia tipu kan. Ambil kunci motor kawan tu, motor dia sorok. Kunci motor dia ambil, motor dia sorok. Lepas tu dia tanya mana. Kawan tu menggelabah dah cari. Mana pula motor aku kena curi apa semua ni. Tanya kat kawan tu. Ada nampak tak siapa-siapa tadi? Tak ada. Tak ada tu kan bohong dah tu. Nak prank aja. Nak bergurau aja. Kejap lagi dia bagi juga balik kunci tu. Dia tunjuk juga motor tu kat mana. Tapi bila tanya, nampak tak motor aku? Buat hati mukmin orang Islam gundah gulana, itu berdosa tu. Ya. Jadi bahaya. Bergurau pun bahaya, membohong. Ya. Jangan kau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau. Nanti akhirnya kau akan berbohong dengan cara yang sungguh-sungguh. Jadi start dengan gurau dulu. Gurau, lama-lama dah terbiasa. Pepatah Melayu dia sebut apa? Apa ikan duri tu? Allahuakbar. Ni. Siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Ya. Jadi sebelum daripada yang bercakap bohong tu lagi, bergurau berbohong dulu, jadi bohong betul-betul. Dah bila bohong betul-betul, orang lama-lama mencuri, makna buat sesuatu yang lebih besar. Orang yang biasa cakapnya 10, 9 bohong, bila dia nak bercakap satu yang betul-betul tu, orang tak percaya dah. Macam selalu kita dengar kisah kan, ya, orang rumah terbakar kan, ya, selalu duk dajal orang kampung dia, oh rumah aku terbakar, rumah aku. Orang kampung kelang kabut datang tolong, bila datang rumah dia, tak ada apa pun, ya, duduk gelak kan, ya. 3-4 kali buat benda yang sama. Akhirnya rumah betul-betul terbakar. Jadi orang panggil, tak ada apa, macam biasa lah. Macam biasa dia lah. Dia kan biasa panggil kita kata rumah terbakar.
kita datang tak ada apa-apa. Kan macam tu. Jadi akhirnya bila betul-betul berlaku, orang tak datang. Sebab dalam 10, biasanya 9 dia menipu, bila sampai 1 yang nak kata betul, susah dah. Susah dah. Jadi jangan, walaupun bergurau. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Masya Allah. Sebab tu letak nombor 1. Sebab efek dia. Dia kalau dalam organisasi kita panggil integriti lah. Integriti banyak masalah dalam mana-mana organisasi, government ke, swasta ke. Ini punca dia, ini je, tak ada lain. Yang orang tak nak punch card, nak buat pakai buku biasa tu, supaya apa? Boleh bohong lah. Masuk pukul 9, tulis pukul 8. Padahal kena masuk office pukul 8 contoh. Tapi sebab tulis sendiri kan, masuk tu tulis, masuk pukul 9, tulis pukul 8. Walaupun lidah tak buat, tapi berbohong di situ. Tangan buat kerja, bohong ke. Bos tanya, apa tak datang kerja hari ni? Nenek meninggal. Nenek ni elok-elok je ada. Sampai 3 kali waktu tu nenek meninggal. Ini selalu alasan budak-budak asrama kan, masa jadi warden. Biasalah alasan budak asrama nak balik, nak outing ke, bagi tahu kat warden nenek meninggal. 3 kali nenek meninggal. Atuk saya kahwin 2 kata. Nak buat macam mana? Itulah cerita. Selain daripada itu, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka hilanglah keadilanmu. Kalau perawi hadis bukan membohong ni, hilang thiqah tu. Lupa saja dah boleh turun darjat hadis. Pelupa. Bukan bohong ni, pelupa. Apa Nabi cakap semalam? Macam mana nak riwayat hadis? Pelupa. Boleh turun darjat hadis. Apatah lagi membohong. Bohong ni apa? Hak Nabi cakap lain, dia beritahu lain. Bohong lagi jatuh darjat hadis. Itu cerita hadis. Yang kita ni, biasa kalau kita pergi team building ke mana-mana ke kan, biasa kan dia orang buat tu, yang message berantai tu kan. Game message berantai tu. Orang depan bagi message, tengok sampai kat belakang sekali apa bunyi. Saya ingat tak ada yang pernah betul-betul dapat message yang sama daripada depan tu sama sampai ke belakang. Tak pernah lah sampai kat belakang. Ustaz Fahmi makan nasi goreng je ayat dia. Sampai kat belakang, nasi lauk kicap dah basi. Tukar terus, jauh sampai ke belakang. Mesti ada tokok tambah. Kadang-kadang macam tu kan. Itu dalam hal perbuatan kita kan. Sebab itulah autoriti dalam hal perawi-perawi hadis, mereka sangat menjaga. Hatta disebutkan perpindahan huruf waw dan fa daripada mulut Nabi, mereka pindahkan direct seperti mana yang disebut. Macam Quran kan ada tempat wa innaka, fa innaka. Mana boleh tukar-tukar? Walaupun kadang-kadang tidaklah sampai mengubah makna jauh. Tapi tak boleh tidak memberikan hak kepada Al-Quran. Fa innaka dengan wa innaka beza. Dalam hadis maknanya detailnya sahabat, hatta huruf waw dan fa dipindahkan secara integriti. Tak bohong lah. Nabi sebut waw, kenapa sebut fa? Gitu kan. Allah, itu hebat para perawi kita. Mana tadi? Jadi apa selain pada itu, bila dah dikenali membohong, akan hilanglah keadilan, udul tadi. Dan harga dirimu. Harga diri pun jatuh. Kaki menipu, duduk mana-mana pun orang tak suka. Duduk kat kampung, orang kampung benci. Duduk dekat syarikat kerja, orang kerja tak suka. Suami ataupun isteri, mak, bapak, ahli keluarga menipu anak-anak je kerja pun problem juga. Mana-mana pun akan hilang harga diri. Orang jadi pelekeh. Dan hilanglah makna daripada segala perkataanmu, dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah. Sekali kita buat tak jujur, orang boleh hilang kepercayaan. Biasanya begitu kan.
Orang kata baik dia, tengok okey je, sekali rupa-rupanya Allah penuh dengan muslihat. Apabila engkau mahu tahu sejauh mana jahatnya apabila engkau bercakap bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang bercakap bohong kepadamu. Jadi jangan tengok kita dulu cakap bohong. Nak tengok dahsyat dia, tengok bila orang menipu kita. Macam mana kita rasa? Kita kena tipu. Saya rasa tuan-tuan kalau ada yang ada bisnes apa semua, lagilah yang tak ada bisnes pun biasa. Paling kurang kita kena tipu, kita pergi kedai, kena tipu harga nak beli barang. Itu paling kurang lah, saya rasa semua orang mesti pernah kena lah. Kalau pun kita tak ada bisnes kita sendiri, ya, deal dengan orang ambil barang tak bayar, kan tipu tu. Tipu lagi, macam-macam. Ya. Masa bagi barang kata kualiti terbaik, buah ni manis ni, saya dah rasa dah buah ni manis, okey. Sampai-sampai kat kita masam. Tapi masam jangan salahkan apa namanya, penjual tu. Dia jangan bagi kata janji lah kalau dia tak tahu. Kalau memang dia belah buah tembikai tu, dia ambil sebahagian tu rasa, yang lain tu dijual, dia tahu manis, tak apa. Ini buah hak duk dalam, mana tahu manis tak manis. Ya? Bagi kata janji-janji manis. Nama pun janji manis kan. Menanam tebu di tepi bibir, maknanya bagi manis. Tapi dalam satu hadis disebutkan kalau makan buah yang masam, jangan disalahkan penjual, ya, ataupun jangan disalahkan buah tu. Sebabnya kalau kita salahkan dia, kita salahkan pencipta kepada buah tu. Masam buah ni, maknanya apa yang dapat tu rezeki lah. Dia pun bagi janji-janji manis macam tu, siapa suruh kan? Kita pun percaya, yang kita tahu dia pun tak tahu benda tu. Ya. Baik, habiskan perenggan ni, bab bohong. Jadi kalau nak tahu jahatnya bohong, makna tengok macam mana orang bohong kita kan. Macam mana yang kita rasa, betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya. Makna kita pun menyampah tengok orang yang dah pernah membohongi kita. Yang susah, selalunya susah lah orang nak maafkan, tapi orang yang dapat maafkan ni subhanallah, ya, subhanallah. Kalau nak kira kes, saya pun ya pernah, setiap daripada kita pernah, kadang-kadang kawan sendiri, ya, kawan sendiri kita percaya, tapi membohongi kita. Itu perkara macam mana kita bengang dengan orang bohong. Patut kita jangan bohong lah, supaya orang tidak marah juga pada kita. Dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu, dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu, kerana engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Jadi kita kadang kita membohong, kita tak perasan besar efek dia. Tapi bila kita yang kena, baru kita rasa, oh aku pun pernah buat macam ni juga, rupanya macam ni rasanya. Kena tipu, jadi aku tak naklah tipu orang. Maka apa yang kau pandang buruk terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya. Oleh itu janganlah kau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Cuma akhirnya saya nak tutup dengan satu hadis Nabi SAW. Bohong ni ada dua jenis lah sebenarnya, ada dua jenis. Yang pertama maknanya secara direct lah, direct dengan tujuan dia nak menipu. Perkara yang betul dia cakap ini tidak benar, ataupun perkara yang tidak benar dia kata betul. Itu dalam bentuk biasa, menipulah. Ada bentuk yang satu lagi yang lebih berbahaya sebenarnya dalam konteks kita sekarang, adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bima sami'a. Cukuplah bagi seseorang itu dianggap sebagai penipu bila dia cakap, dia sampaikan setiap sesuatu apa sahaja yang dia dengar. Ini disebut oleh Nabi SAW. Ini sangat sesuai, banyak sangat berlaku waktu kita ni. Menipu yang tadi satu bentuk dah, menipu yang ini. Yang macam mana? Maknanya dengar, tak selidik, tak tabayun, terus sebar. Nabi sebut kafa bil mar'i, cukup dia anggap menipu bila dengar je cerita, dengar je terus sampaikan, dengar je terus sampaikan.
Banyak tak tuan-tuan berlaku? Kita tengok yang paling latest, yang paling terbaru adalah kematian almarhum Datuk Tuan Guru Harudin. Sebelum daripada sahnya berita kewafatan beliau tu, tuan-tuan dapat berapa kali mesej? Daripada bila? Saya dapat daripada petang sebelum tu lagi. Ya? Dah meninggal lah. Berapa kali Fatihah dah orang sedekah. Ya? Padahal masih lagi di sana. Keluarga tak cakap apa-apa lagi. Ya? Dengar je terus. Pak, Tuan Guru Harudin meninggal. Tuan Guru Harudin meninggal. Allah yarhamu. Ini Nabi sebut dah. Nabi dah bagi warning dah. Kafa bil mar'i kadiban. Dengar je terus cerita. Dengar je terus cerita. Ini yang kita kena hati-hati dalam konteks zaman sekarang. Itu cerita tentang kematian. Hak cerita-cerita lain sama juga. Belum tentu pun dengar-dengar kata orang tu. Ya ke? Terus disampaikan pada orang lain. Padahal tak tahu apa cerita lagi. Benda tu tak betul. Dah. Jenuh nak patah balik. Jenuh nak patah balik. Nak macam mana nak cover balik. Tadi dah menipu. Dah tolong sampaikan. Jadi ini dalam konteks kita di akhir zaman banyak yang berlaku. Ya, Nabi sebut secara jelas, maknanya dianggap sebagai salah satu pembohongan. Ya, maknanya apa? Maknanya tidaklah setiap sesuatu yang kita dengar kena sampaikan. Ya, maknanya kena tapis dulu juga ya, kebenarannya. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita ya, daripada fitnah lidah, menjaga lidah kita ya, daripada sebarang kerosakan yang dilakukan oleh lidah ya, terutama daripada apa yang kita baca, daripada sifat bohong. Mudah-mudahan Allah jaga lidah kita daripada berbohong. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita taufik untuk kita gunakan lidah kita terhadap perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada zikirnya, daripada baca Al-Qurannya, daripada kata-kata yang baik kepada orang lainnya ya, daripada akhlak-akhlak yang baik yang ditunjukkan, membantu orang lain menunjukkan sesuatu yang baik melalui kata-kata kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kita syurga berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh lidah kita daripada perkara-perkara kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.